Kes-kes yang disifatkan penderaan ke atas kanak-kanak di prasekolah Kinderland mencetuskan keprihatinan meluas khususnya ibu bapa yang menghantar anak ke pusat-pusat sedemikian. Apakah antara langkah yang boleh diambil untuk melindungi keselamatan dan kebajikan kanak-kanak prasekolah? Serta bagaimana proses pengambilan guru boleh ditingkatkan lagi? Ahli psikologi Haikal Jamil berkongsi pandangan dalam analisis berita. Menuang air secara paksa ke dalam mulut kanak-kanak serta memukulnya. Siapa sangka seorang pembimbing tergamak melakukannya ke atas kanak-kanak yang tidak berdosa. Malah, insiden-insiden serupa berlaku berulang kali dan hanya terbongkar apabila ada guru lain yang merakamnya. Seorang pakar psikologi berkongsi, jika berlaku kepada seseorang anak, apa antara tanda-tanda awal yang perlu ibu bapa perhatikan? Tanda-tanda penderaan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu tanda-tanda fizikal dan tanda-tanda psikologikal. Tanda-tanda psikologikal termasuk mempunyai mimpi buruk yang dialami, kesukaran untuk tidur, atau anak itu sering mengasingkan diri mereka daripada orang lain kerana rasa takut untuk bergaul. Mereka sukar untuk mengikut jadual atau schedule yang diberi pada mereka. Memang tidak dinafikan, waktu kerja yang panjang dan beban kerja yang padat boleh menjejas emosi dan cara guru mengawal anak-anak murid. Namun, tindakan kasar tentu tidak dapat diterima sama sekali. Oleh itu, apakah antara faktor yang mungkin mendorong seorang pendidik untuk mengambil tindakan kasar sedemikian? Mungkin apa terjadi dalam kes ini, guru ini mempunyai nilai yang lebih punitif atau mereka mempunyai persepsi bahawa mereka harus menjadi seorang yang garang atau harus melakukan sesuatu dalam menjaga anak murid mereka juga. Dan satu sebab yang kedua mungkin adalah guru-guru dalam kes ini mengambil jalan mudah atau shortcut untuk menghabiskan tugasan yang harus dilakukan. Jadi murid-murid ini harus minum air sebagai contoh. Jadi cara yang mudah, okey, tuang saja, tak payah nak pujuk-pujuk anak-anak itu. Lantaran itu, Encik Haikal berpendapat ketika proses saringan, pengendali prasekolah perlu menilai personaliti serta cara bakal guru mengurus kelakuan anak murid mereka sama ada sesuai dengan tugasan. Encik Haikal turut sarankan untuk menyediakan perkembangan profesional yang berterusan bagi meningkatkan kemahiran dan mengukuhkan lagi cara-cara para pendidik mengawal emosi. Kerana ilmu dan pemahaman strategi untuk menjaga anak-anak ini berkembang dengan agak cepat, dan dengan continued professional development ini, kita juga boleh mengenal pasti tabiat-tabiat buruk yang sudah diambil dengan cara tidak sedar ketika melakukan kerja-kerja harian bagi guru-guru ini juga. Timbul pula persoalan, jika tindakan disiplin dari segi fizikal atau punitif di sekolah tidak dapat diterima sama sekali, adakah ibu bapa boleh mengambil tindakan serupa di rumah? Kalau ingin menggunakan hukuman secara fizikal sekalipun, ia haruslah setanding dengan apa kesalahan yang dialami. Ada banyak lagi cara-cara untuk mendidik atau mendisiplinkan anak-anak kita. Dan menggunakan hukuman fizikal tidak harus digunakan sebagai langkah yang pertama. Kerana ini boleh menjejas hubungan ibu bapa itu dengan anak-anak. Kalau kita memberikan hukuman kepada mereka, apa yang mereka belajar adalah apa yang mereka tidak boleh lakukan. Tetapi apa cara yang mereka melakukan itu tidak dipelajari. Memandangkan kanak-kanak melalui beberapa tahap perkembangan yang mencorak identiti mereka, tindakan menghukum boleh menjejas mereka dari segi emosi. Pada usia 1 hingga 3 tahun contohnya, ia adalah waktu mereka belajar untuk membina keyakinan diri. Pada usia yang kecil, mereka yang mempunyai sekatan untuk mempercayai orang dewasa yang menjaga mereka, mereka mungkin akan lebih cenderung untuk mempunyai persepsi bahawa dunia ini tidak selamat atau orang lain akan menggugat keselamatan mereka. Oleh itu, mereka mungkin akan merasa lebih bimbang dan takut-takut untuk mempunyai hubungan rapat dengan orang lain. Dan mungkin juga mereka akan mempunyai kesukaran dalam menapisi anxiety yang mereka ada. Dan kanak-kanak yang sering dimarahi atau dikritik pada usia 1 hingga 3 tahun pula mungkin mempunyai kurang kepercayaan diri. Bak kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga.
Walaupun rata-rata guru prasekolah di sini menjalankan tugas secara profesional, bermula Julai tahun depan, kamera CCTV akan diwajibkan di semua prasekolah. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada usaha ACDA untuk melindungi kebajikan dan keselamatan kanak-kanak.